Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amiddana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Yang dihormati para penonton dan pendengar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, siswa-siswi yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung siri ketiga pengajian Nazam Gharami Sahih. Gharami Sahih, ya. Ataupun Cintaku Ori. Cintaku adalah benar, ya. Yang disusun oleh Imam Ibnu Farah Al-Ishbili Al-Andalusi Ad-Dimashqi thumma Dimashqi, yang wafat tahun 699 Hijrah, rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Jadi manzumah ini bermula dengan katanya Gharami Sahih, maka dikenali sebagai Nazam Gharami Sahih ataupun Qasidah Gharamiyah. Dan kita telah sampai kepada matan yang ketujuh. Matan yang ketujuh. Okey. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qaddi zamani fika muttasilal azza wa munqati'an amma bihi atawassalu. Uqaddi zamani, aku habiskan masaku. Aku habiskan masaku atau aku tempuhi masaku fika keranamu muttasilal azza, dalam keadaan duka yang berpanjangan. Duka yang berpanjangan. Jadi bait ini dia meluahkan perasaan rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasa sedih tidak dapat bertemu dengan baginda. Wa munqati'an amma bihi atawassalu, dan terpisah dalam keadaan sedih yang berpanjangan dan terpisah daripada amma bihi atawassalu, dan terpisah dari sesuatu yang dengannya aku dapat sampai kepadamu. Yang dengannya aku dapat sampai kepadamu. Okay. Jadi dalam bait ini sebenarnya ada dua istilah ilmu hadis. Ada dua istilah ilmu hadis, iaitu pertama hadis muttasil dan hadis munqati'. Hadis muttasil ini ialah hadis yang bersambung sanadnya. Hadis yang bersambung sanadnya daripada seorang perawi, daripada seorang perawi, maknanya murid mengambil daripada guru, daripada guru dia, sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya muttasil, bersambung. Ini hadis yang bersambung sanadnya. Dan satu lagi istilah yang disebutkan ialah munqati'. Istilah munqati', terputus. Kalau yang tadi muttasil bersambung, lawannya munqati', terputus sanadnya.
Maknanya seorang perawi itu dia tak dengar daripada gurunya, dia tak dengar hadis daripada gurunya, tapi dia riwayatkan hadis itu daripada gurunya. Jadi terputus sebab dia tak dengar, tapi dia riwayatkan daripada gurunya. Mungkin masa gurunya menyampaikan hadis tersebut, dia tak ada di situ, sibuk dengan hal lain, ada urusan lain. Jadi dia tak ada di situ dan tidak dengar hadis tersebut. Tapi dia riwayatkan juga. Maka ini menyebabkan sanad tersebut dipanggil terputus, dipanggil munqati'. Jadi terputus ini sama ada berlaku pada bahagian awal hadis, bahagian sanad, bahagian awal sanad, ataupun bahagian tengah sanad, ataupun bahagian akhir sanad. Awal sanad ni ataupun asal sanad lah. Asal sanad ini biasanya pada peringkat sahabat. Pada peringkat sahabat. Okey. Seperti contohnya seorang tabi'in. Dia meriwayatkan hadis daripada seorang sahabat. Kemudian dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muttasil. Tapi bila seorang tabi'in terus meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya munqati', terputus. Dan sebelum ini telah disebut bahawa bentuk yang sebegitu mursal lah, mursal. Tapi mursal ini khusus. Kalau munqati' ini lebih umum, di mana dia bukan saja berlaku di awal sanad, asal sanad, atau boleh jadi berlaku di pertengahan sanad dan juga di akhir sanad. Jadi munqati' ini lebih umum daripada mursal. Kata Ibnu Farah Al-Ishbili rahimahullah ta'ala, waha ana fi akfani hajrika mudrajun tukallifuni ma la atiku fa ahmilu. Dia kata, kini aku dalam kafan hijrahmu dimasukkan. Kini aku dalam kafan hijrahmu dimasukkan. Dia anggap diri dia itu seolah-olah telah mati dan dikafankan. Telah dikafankan. Tukallifuni ma la atiku fa ahmilu. Engkau telah memikulkan aku dengan sesuatu yang tidak aku mampu, yang tidak aku mampu untuk aku tanggung. Engkau telah memikulkan kepadaku sesuatu yang tidak aku mampu untuk aku tanggung. Ma la atiku fa ahmilu. Jadi ini menunjukkan dia punya rasa rindu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat. Walau bagaimanapun disebutkan dalam bait syair itu satu sahaja daripada istilah ilmu hadis, iaitu mudraj. Mudrajun, dimasukkan. Okay. Jadi mudraj ini ialah perkataan yang bukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dianggap, orang menganggap bahawa ianya adalah lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bukan. Padahal dia bukan lafaz hadis Nabi. Dia daripada kata-kata sahabat, ataupun kata-kata selain sahabat, yang mana diriwayatkan dalam keadaan satu rangkap, satu ayat. Jadi seolah-olah kesemuanya itu adalah lafaz hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudraj ini perkataan luar yang bukan daripada lafaz hadis tapi dianggap hadis. Boleh berlaku di awal hadis, boleh juga berlaku di pertengahan hadis, dan boleh juga berlaku di akhir hadis. Kalau di awal hadis contohnya seperti riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, ini diriwayatkan bahawa Abu Hurairah berkata,
Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Ya, lebihkanlah basuhan pada anggota wudu, asbighul wudu. Ya, lebihkan basuhan pada anggota wudu. Wailul lil aqab minan nar, maka celakalah ya tumit yang tidak yang tidak terkena wudu. Wailul lil aqab, ya, celakalah tumit yang tidak terkena wudu itu daripada api neraka. Jadi wailul lil aqab minan nar itu lafaz hadis, manakala asbighul wudu di awalnya itu bukan. Ianya adalah kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata-kata Abu Hurairah. Jadi perawi yang meriwayatkan ini dia salah sangka, maka dianggap bahawa asbighul wudu itu ialah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu diriwayatkan dalam bentuk sebegitu, asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar, padahal riwayat asalnya kata Abu Hurairah, ya, qala Abu Hurairah asbighul wudu, asbighul wudu. Kemudian Abu Hurairah kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Dipisahkan, asalnya begitu. Itu mudraj di awal hadis. Kalau mudraj di pertengahan hadis, seperti mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan tentang awal wahyu diturunkan, ya, permulaan, ya, sebelum wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata bahawa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannathu fi ghari Hira wa huwa ta'abbud al-layali zawatal adad. Jadi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus di dalam gua Hira, yaitu beribadah, berta'abbud, ya. Berta'abbud. Jadi dia maknakan yatahannasu itu ialah yata'abbadu. Tahannus itu ialah ta'abbud. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan termasuk daripada kata-kata Aisyah. Yang bukannya termasuk daripada kata-kata Aisyah, tetapi ianya adalah tafsiran yang dibuat oleh perawi selepasnya, iaitu Imam Az-Zuhri. Ya, perawi hadis ini, Imam Az-Zuhri, yang dia menafsirkan yatahannas itu maksudnya ialah yata'abbadu. Al-layali zawatal adad, ya, dalam tempoh beberapa malam. Dalam tempoh beberapa malam zawatal adad yang agak lama lah, ya, agak lama. Jadi di pertengahan itu wahwa ta'abud itu lafaz daripada Az-Zuhri, bukannya lafaz Aisyah radhiyallahu anha. Manakala contoh mudraj di akhir hadis, ya, seperti mana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil 'abdil mamluk ajron, ya, bagi hamba yang dimiliki itu ada dua pahala. Bagi hamba yang dimiliki itu ada dua pahala. Okey, sampai situ. Maksudnya ialah pahala dia mentaati Allah dan juga pahala dia mentaati tuan dia. Ajran, ya. Okey. Wallazi nafsi biyadihi laulal jihad fi sabilillah wal haji, ya, wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amut wa ana mamluk. Kemudian disebut demi jiwaku yang berada di tangannya, kalaulah bukan kerana jihad fi sabilillah, dan haji dan berbuat baik kepada ibuku, nescaya aku suka untuk aku mati dalam keadaan aku ini seorang hamba, wa ana mamluk, dalam keadaan aku ini seorang hamba. Jadi bahagian awal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selebihnya itu bukan, daripada wallazi nafsi biyadihi sampailah wa anna mamluk, itu bukan hadis Nabi, tetapi adalah kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antara yang jelas menunjukkan bukan kata-kata Abu Hurairah, ya, bukan kata-kata Nabi, ialah di situ ada disebut wa birru ummi.
Ini berbuat baik kepada ibuku. Ya. Jadi kita maklum bahawa ibu Nabi SAW telah pun meninggal dunia ketika Nabi masih kecil. Jadi Nabi tak sempat untuk melihat ibunya, dan untuk berbuat baik, apatah lagi untuk berbuat baik kepada ibunya. Jadi di situ jelas bahawa itu adalah kata-kata Abu Hurairah. Jadi itu adalah mudraj, maknanya sesuatu yang daripada luar hadis dianggap sebagai hadis. Okey. Jadi mudraj ini dapat diketahui oleh ulama hadis kerana mereka mengumpulkan jalan-jalan riwayat hadis. Itu pentingnya untuk kita mengumpulkan jalan-jalan riwayat hadis ini. Satu hadis tu mesti kita kena cari sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ada tak riwayat yang lain yang boleh kita buat perbandingan antara riwayat tersebut. Jadi berdasarkan himpunan keseluruhan riwayat bagi hadis yang sama, maka nanti kita akan dapat tahu bahawa ini ada kesilapan di sini. Di sini ada pertambahan, di sini ada pengurangan lafaz dan seumpamanya. Jadi itu penting mengumpulkan jalan-jalan riwayat hadis. Dan ini adalah kemahiran yang dimiliki oleh para muhaddithin. Baik. Kemudian kata Ibnu Farah, ini bait yang ke-9. Wa ajraitu dam'i fawqa khaddi mudabbaja wa ma hiya illa muhjati tatahallalu. Wa ajraitu dam'i, aku alirkan air mata aku. Aku alirkan air mataku di atas pipiku mudabbaja yang sama pada kedua-dua belah. Alirkan air mata yang sama pada kedua-dua belah. Wa ma hiya illa muhjati tatahallalu, dan bukanlah ia itu melainkan rohku yang keluar, yang melolos keluar. Bukanlah ia itu melainkan rohku yang melolos keluar. Jadi air matanya itu seumpama nyawa dia, roh dia yang keluar. Ini bentuk yang disebutkan sebagai rasa rindu yang amat sangatlah. Bukanlah roh dia itu keluar betul-betul, tapi ini adalah gambaran, kiasan rasa rindu yang amat sangat. Baik, jadi dalam bait syair ini terdapat satu istilah hadis iaitu mudabbaj. Jadi mudabbaj ini ialah seorang perawi, dua orang perawi meriwayatkan antara satu sama lain. Dua orang perawi meriwayatkan hadis antara satu sama lain. Maknanya perawi A meriwayatkan hadis daripada B dan perawi B meriwayatkan hadis daripada perawi A. Maknanya bertukar riwayat, bertukar-tukar riwayat. Jadi bila berlaku pertukaran sebegini dipanggil mudabbaj. Kalau tak bertukar, maknanya dua orang perawi dia hanya meriwayatkan daripada seorang perawi yang satu lagi. Itu tidak dipanggil mudabbaj. Itu hanya riwayat biasa. Tapi kalau kedua-duanya itu sama bahaya, rakan-rakan, kedua-duanya itu adalah kawan sebaya. Dia tak jadi riwayat biasa, tak disebut sebagai riwayat biasa, tapi disebut riwayatul aqran. Disebut riwayah al-aqran. Maknanya periwayatan
di kalangan perawi yang sama tahap level ataupun sama baya umurnya. Riwayatul aqran. Seperti mana yang ada diriwayatkan ya, bahawa Muhammad bin Sirin dia meriwayatkan daripada saudaranya Yahya bin Sirin. Yahya bin Sirin meriwayatkan daripada saudaranya juga Anas bin Sirin. Padahal tiga orang ni adik-beradik. Muhammad, Yahya dan Anas bin Sirin ini tiga-tiga adalah adik-beradik. Tapi saling bukan saling ya. Maknanya Muhammad meriwayatkan daripada Yahya, Yahya meriwayatkan daripada Anas bin Sirin. Anas bin Sirin meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berlaku istilah mudabbaj, tapi hanyalah riwayat al-aqran. Maknanya riwayat sesama perawi yang sama tahap lah. Sama tahap. Sebab mereka ini adalah adik-beradik. Jadi kalau kalau ada perkataan saling bertukar-tukar riwayat, maka barulah dinamakan mudabbaj. Seperti Imam Malik meriwayatkan daripada Al-Auza'i, kedua-duanya ini tokoh besar di zaman itu dalam kurun kedua hijrah, dan masing-masing merupakan mujtahid dan ada mazhab sendiri, mazhab Malik, mazhab Al-Auza'i. Tapi mereka ini ada bertukar-tukar riwayat. Malik meriwayatkan daripada Al-Auza'i dan Al-Auza'i meriwayatkan daripada Malik. Di kalangan sahabat pun ada berlaku Abu Hurairah meriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah bentuk periwayatan di antara satu sama lain, dan bentuk sebegini dipanggil mudabbaj. Dan ini juga boleh berlaku kalau kita meriwayatkan hadis pada masa sekarang. Maknanya kalau kita ada berguru dengan guru kita di Mesir, kemudian kawan kita berguru dengan guru dia di Madinah. Okey. Jadi sudah tentu riwayat dia itu mungkin ada berbeza dari segi riwayat yang diperolehi daripada guru masing-masing. Jadi bila bertemu, jadi bila bertemu, maka mereka ini bertukar-tukar riwayat. Maknanya yang gurunya di Madinah tadi, dia minta riwayat daripada sahabatnya yang mempunyai guru di Mesir, dan mereka bertukarlah. Jadi yang gurunya di Mesir, yang gurunya di Mesir, maka dia minta riwayat daripada sahabatnya yang gurunya di Madinah. Jadi mereka itu saling bertukar-tukar riwayat. Jadi ini boleh berlaku walaupun pada zaman sekarang, mudabbaj. Kemudian kata Ibnu Farah Al-Ishbili rahimahullah ta'ala, famuttafiqun jismi wa suhdi wa abrati wa muftarikun sabri wa qalbil mubalbalu. Adalah sama keadaannya tubuhku, tidak lena tidurku, dan aliran air mataku. Jadi dia punya tubuh dia tidak lena tidur, dan juga air mata dia itu sama keadaannya. Wa muftarikun sabri wa qalbil mubalbalu, namun berbeza kesabaranku dan hatiku yang berduka. Berbeza. Maknanya kesabaranku dan hatiku yang berduka itu tak sama keadaannya. Tak sama, berbeza. Sebab sebelum ini dia ada sebut bahawa kesabarannya itu sudah tidak ada dan ditinggalkan. Sudah tidak ada rasa sabar untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dalam bait ini ada dua istilah, iaitu istilah muttafiq dan muftariq. Ini berkenaan dengan bentuk tulisan. Berkenaan dengan bentuk tulisan yang mana
muttafiq ini ialah yang sama. Muttafiq ini ialah yang sama dari segi lafaz dan tulisannya. Ya. Bagi nama perawi, biasanya ini merujuk kepada nama-nama perawi, ya, yang sama lafaz dan bentuk tulisannya. Maknanya kalau kita sebut Al-Khalil bin Ahmad, okey. Dan ada seorang yang lain juga namanya Al-Khalil bin Ahmad. Jadi lafaznya, sebutannya sama, tulisannya confirm sama. Bila sebutan sama, tulisan confirm sama. Okay. Jadi ini disebut muttafiq. Tapi yang muftariq maknanya berbeza. Nama sama tapi orangnya berbeza. Ya, Al-Khalil bin Ahmad ini ada 6 orang. Ini ada 6 orang yang berbeza. Ya, Al-Khalil bin Ahmad apa? Al-Farahidi contohnya. Satu lagi Al-Khalil bin Ahmad Al-Madani. Lain, ya. Jadi ada 6 orang yang nama sama, ya, bertepatan dari segi lafaz sebutan dan juga tulisannya sama. Tapi orangnya berbeza, muftariq, ya. Berbeza. Ini biasanya merujuk kepada nama-nama perawi, ya, kerana nama-nama perawi ini sangat banyak. Ini dalam ilmu hadis ini, ya, ada beratus ribu hadis, dan setiap hadis itu ada rantaian sanad, ya, perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Dan bila dihimpunkan ke semua, ya, nama-nama perawi ini, maka dia menjadi satu himpunan yang sangat besar, ya. Menjadi satu ensiklopedia, kamus yang sangat besar yang mengandungi nama-nama perawi, ya, seperti kitab Tahzib At-Tahzib, ya, kitab Tahzib Al-Kamal, kitab Siyar A'lam An-Nubala, kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ya, dan sebagainya. Ini kitab-kitab yang besar yang menghimpunkan nama-nama perawi. Okey. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab yang menghimpunkan nama-nama perawi ataupun disebut ilmu rijal lah, ya. Kitab-kitab ilmu rijal ini, kita akan lihat, yang namanya Muhammad saja ada berpuluh-puluh. Cuma tengok binnya apa, bin dia itu yang membezakan, ya. Ataupun zaman dia. Ini mungkin zaman kurun pertama hijrah, ini mungkin kurun kedua hijrah yang membezakan. Bila tengok nama Abdullah, ada berpuluh-puluh nama Abdullah, ya. Nama Abdul Rahman juga banyak sangat, ya. Jadi kena tengok. Yang membezakan bin lah, bin, ya, bin. Tapi kadang-kadang bin pun sama, macam tadi Al-Khalil bin Ahmad, binnya pun sama. Boleh berlaku begitu, ya. Jadi kena tengok datuk dia pula, bin apa. Bin apa, itu yang boleh membezakan, ya, antara orang-orang yang mempunyai nama yang sama. Kemudian kata Ibnu Farah Al-Ishbili, wa mu'talifun wajdi wa syajwi wa law'ati wa mukhtalifun hazzi wa ma minka amulu. Kata Ibnu Farah, wa mu'talifun adalah berkumpul keadaannya cintaku, resahku dan bingungku. Jadi berkumpul keadaan rasa duka, rasa resah dan rasa bingung dia. Wa mukhtalifun hazzi wa ma minka amulu. Namun berpisah, ya, berpisah nasibku dan apa yang aku impikan daripadamu. Jadi nasib dia tu dan juga apa yang diimpikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpisahlah. Jadi tak dapat, ya, untuk bertemu, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di hari akhirat kelak. Kecuali di akhirat kelak. Jadi dalam bait ini juga ada satu kaedah ilmu hadis, ya, satu istilah ilmu hadis, iaitu dalam bab mu'talif dan mukhtalif.
bab mu'talif dan mukhtalif. Ini pun berkaitan dengan nama-nama perawi juga. Yang berkaitan dengan nama-nama perawi. Yang mana mu'talif ini ialah yang sama dari segi tulisannya tapi berbeza dari segi sebutannya. Itu perbincangan tentang ilmu mu'talif dan mukhtalif. Yang sama tulisan sama tapi sebutannya berbeza. Ya, bagi nama-nama perawi ini. Contohnya salam. Salam. Ya, sin, lam, alif, mim. Salam. Tapi ada perawi yang lain namanya salam. Jadi ejaan dia sama, cuma ada sabdu salam. Jadi dua orang yang berbeza. Walaupun dari segi tulisan dia tu sama, tapi sebutannya berbeza. Salam dengan salam ataupun miswar. Miswar, mim, sin, waw, ra, miswar. Ya. Dan ada seorang perawi yang lain nama dia musawwar. Jadi tulisannya sama, mim, sin, waw, ra, cuma sebutan dia beza. Musawwar. Miswar dengan musawwar. Jadi ini yang sangat diberatkan oleh ulama hadis ya, dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak tersilap orang. Ya, sebab nama-nama ini sangat banyak, berpuluh ribu nama ni. Jadi kalau tidak dititik beratkan tentang muttafiq, muftariq, mu'talif dengan mukhtalif ini, saya akan tertukar-tukar. Jadi sangat detailnya, sangat halusnya ya, ilmu hadis yang disusun oleh ulama hadis ini, sehingga berkenaan dengan nama-nama setiap perawi ini mereka pastikan ya supaya tidak tertukar-tukar, tidak bercampur aduk. Ya. Kemudian kata Ibnu Farah, khuzil wajda minni musnada wa mu'an'ana fa ghairi bi mawdu'il hawa yatahallalu. Dia kata, ambillah ya, rasa duka daripadaku secara bersanad. Ya, ambillah rasa duka daripadaku secara bersanad. Dia kata apa ni kepada orang lain yang apa ni sebelum ini disebut orang yang mencela dia ya, orang yang mencela dia. Jadi orang yang mencela dia ni tak faham. Jadi dia kata kalau nak faham ambillah rasa dukaku daripadaku secara bersanad wa mu'an'ana dan secara terus daripadaku fa ghairi bi mawdu'il hawa yatahallalu ya. Sedangkan orang yang selain daripadaku dengan rekaan rasa inginnya itu dia cuba merasai. Ya, sedangkan orang yang selain daripadaku dengan rekaan rasa inginnya, rasa ingin macam mana agaknya tu, rasa rindu cinta kepada Rasulullah tu. Ya, orang yang tak rasa ni dia tak tahu. Jadi ia tahallalu, dia cuba merasai. Tetapi dia tak dapat nak rasai seperti mana orang yang ada rasa benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Rasa rindu, ya. Kasih yang sangat mendalam. Jadi dalam bait ini ada 3 istilah ilmu hadis. Yang pertama istilah musnad. Tadi dia kata musnada wa mu'an'ana. Jadi musnad ini ialah hadis yang bersambung sanadnya. Hadis yang bersambung sanadnya, hadis yang bersambung sanadnya daripada awal hingga akhir lah. Daripada awal hingga akhir. Jadi mungkin sama macam muttasil tadi. Ya, tadi saya telah terangkan muttasil. Cuma bezanya muttasil itu dia secara sama. Ya, secara sama. Iaitu setiap perawi itu mengambilnya ya, daripada mulut gurunya. Mendengarnya daripada mulut gurunya. Ya, maka berlaku proses sama. Ataupun gurunya itu mendengar bacaan daripada murid. Maknanya secara lisan berlaku proses periwayatan secara lisan.
Itu dinamakan sama. Jadi itu muttasil. Tapi musnad ini tak semestinya berlaku sebegitu. Tak semestinya jelas bahawa setiap perawinya itu mengambil daripada gurunya secara sama, jelas secara sama. Ya. Boleh jadi dia hanya sebut daripada saja. Dia tak kata aku dengar daripada guruku ataupun guruku memberitakan kepadaku. Dia tak kata, dia hanya sebut daripada. Dia sebut daripada, simple. Jadi bila sebut daripada ini, dia boleh menyebabkan kekeliruan. Ya. Namun tetap disebut sebagai musnad. Ini sanadnya musnad, bersanad. Sanadnya bersanad. Jadi musnad ini lebih umum. Jadi musnad ini lebih umum daripada muttasil tadi. Lebih umum daripada muttasil. Dan sekiranya dia menggunakan lafaz daripada, maknanya seorang perawi itu dia menyebut daripada gurunya fulan. Jadi bila sanadnya itu ada berulang-ulang penggunaan perkataan daripada, maka hadis itu dipanggil hadis mu'an'an. Yang kedua, al-mu'an'an istilah dia. Hadis yang mana setiap perawi meriwayatkan daripada gurunya secara menggunakan perkataan an, an fulan, daripada si fulan, daripada si fulan. Jadi mu'an'an. Mu'an'an itu sebab menyebut an dan menyebut daripada. Jadi mu'an'an ini boleh menyebabkan kekeliruan. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia mendengar daripada gurunya, boleh jadi tidak mendengar. Dia ada dua kemungkinan. Orang yang menyebut daripada ni, aku riwayatkan daripada guruku si fulan. Aku meriwayatkan daripada guruku. Aku meriwayatkan daripada si fulan. Jadi daripada itu boleh menunjukkan bahawa benar-benar dia meriwayatkannya ataupun dia hanya mengambil sahaja riwayat tersebut tanpa mendengarnya. Dia mengambil riwayat tersebut mungkin daripada guru yang lain ataupun daripada perawi lain ataupun dia jumpa dalam kitab tertentu. Dia jumpa dalam kitab tertentu. So dia tak dengar sendiri. Tapi dia kata daripada si fulan. So tak jelas. Lafaz an itu tidak jelas. Bagaimanapun ulama hadis telah memeriksa semua perawi yang menggunakan perkataan an ini, dan mana-mana yang didapati sebenarnya dia tak dengar, maka mereka ini telah dicop sebagai mudallis. Jadi sebab itulah muncul istilah mudallis. Maknanya ulama hadis ni dah periksa, dah teliti, habis dah. Tengok siapa yang menggunakan perkataan daripada ini tapi dia menyalahgunakan perkataan itu. Sebenarnya dia tak dengar hadis tersebut daripada gurunya. Jadi telah diperiksa dan ada dikumpulkan nama-nama perawi mudallis ini dalam satu kitab. Di antara kitab yang mengumpulkannya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar lebih kurang dalam, saya ingatnya dalam 150 ke lebih kurang itulah, sekitar 150 perawi mudallis. Tapi mudallis ini ada 5 peringkat, ada beberapa peringkat. Ada yang hanya melakukan tadlis itu secara sedikit. Maknanya dia tak banyak melakukan tadlis, dan ada yang banyak melakukan tadlis. Yang memang dalam riwayatnya itu sering dia melakukan tadlis. Dan itu yang paling bawah sekali kedudukan dia, yang menyebabkan hadisnya boleh menjadi dhaif.
Okey, itu mu'an'an. Ya, mu'an'an. Kenapa dibincangkan istilah hadis mu'an'an? Ini sebab ada kekeliruan yang boleh timbul ya, disebabkan menggunakan perkataan daripada sahaja. Kemudian yang ketiga, al-mawdu'. Ada perkataan al-mawdu'. Sebelum ini juga saya ada sebut dalam membincangkan perkataan zur, ya, dusta, ya, sebagai hadis mawdu'. Tapi di sini pun boleh juga dibincangkan al-mawdu' bi mawdu'il hawa yatahallalu itu. Maknanya boleh juga kita sebut sebagai hadis mawdu', iaitu hadis yang direka cipta dan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Dan ini adalah satu perbuatan dosa besar, ya, yang perlu orang yang melakukannya itu bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengkafirkan orang yang memalsukan hadis ini, tapi tidak dipersetujui lah, ya, sebab nak menghukum kafir murtad keluar dari Islam ini berat, ya. Cuma sesat mereka yang melakukan hadis-hadis palsu ini, ya, mereka hadis-hadis palsu ini, maka mereka ini adalah orang yang sesat, yang perlu diberikan bimbingan, ya, perlu diberitahu bahawa ianya adalah satu perbuatan yang salah, satu dosa besar yang boleh menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Dan ini masih berlaku sehingga ke hari ini. Ke hari ini. Jadi pada zaman dulu, ya, zaman para sahabat pun ada di kalangan masyarakat awam, ya, yang bukan daripada sahabat Nabi lah, maknanya di kalangan tabi'in itu, tetapi mereka ini hidup bersama dengan sahabat Nabi, tapi ada yang sudah mula, ya, mereka hadis palsu, berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah berlaku di zaman para sahabat masih hidup, ya, hadis palsu ini. Sampailah ke hari ini masih ada lagi. Masih lagi disebarkan dekat WhatsApp, ya. Apabila sesiapa yang memberitakan masuknya satu safar kepada orang lain, maka haram neraka baginya. Ya, itu bulan Safar. Nanti masuk bulan Syaban dia tukar aje. Barang siapa yang memberitakan masuknya satu Syaban kepada orang lain, haram api neraka baginya. Nanti masuk Ramadan dia tukar pula. Barang siapa yang memberitakan masuknya satu Ramadan kepada orang lain, haram baginya api neraka, wal iyadzubillah. Ini perbuatan dosa besar kerana menisbahkan perkataan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Jadi bahaya, ya. Dan ini adalah dosa besar dan perlu kita, orang yang melakukannya itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sampai matan yang ke-12 ini yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Insya-Allah minggu depan kita sambung kepada matan atau bait yang ke-13. Bait yang ke-13. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sebarang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.